cerita ini tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal tuan-tuan, supaya lahir dalam hati kita sayang Nabi tuan-tuan. 12 Rabiul Awal hari kelahiran Nabi, tapi sebenarnya 12 Rabiul Awal hari kematian Nabi. Saya nak cerita tuan-tuan. Walaupun cerita ini dia ambil satu riwayat saja, tapi ambil iktibar. Ketika mana pagi Isnin 12 Rabiul Awal, Bilal melaungkan azan. Bila dah laung azan, Nabi ni bagi tahu dekat anaknya Fatimah, wahai Fatimah, hari ni aku tak mampu lagi pergi ke masjid, aku uzur. Kau bagi tahu Bilal, lantiklah salah seorang daripada sahabat jadi imam. Fatimah pun bergegas sebab rumah Nabi 50 meter je daripada masjid, dekat aja tuan-tuan. Fatimah bagi tahu, nak bagi tahu Bilal tuan-tuan. Salman dengan Sayyidina Ali dalam kisah kata bangun, terus pergi rumah Nabi. Bila terus pergi rumah Nabi, mereka angkat Nabi, tak tanya dah, wah bawa ke masjid. Tuan-tuan tengok Nabi uzur pun pergi masjid. Kita kadang-kadang sakit bisul pun tak datang kan, demam sikit pun tak datang, tak sakit pun tak datang, tambah sakit tuan-tuan. Nabi diangkat ke masjid. Bila sampai, Nabi kata, wahai Abu Bakar, naiklah engkau jadi imam. Barulah Sayyidina Abu Bakar langkah ke depan. Bila dia langkah ke depan, dia angkat takbir, berlinang air matanya. Tuan-tuan tahu kenapa? Kerana dia tahu pagi ni pagi yang terakhir dia akan bersama dengan kekasihnya Muhammad Rasulullah. Bila dia baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, menangis dia. Dia baca surah wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qablihi rusul, menangis dia. Sahabat ni, kenapa Sayyidina Abu Bakar menangis? Masih bertanya-tanya. Rupanya mereka tak tahu pagi itu pagi terakhir Nabi SAW bersama dengan mereka. Habis sembahyang, mereka angkat Nabi. Salman dengan Sayyidina Ali balik ke rumah. Bila sampai di rumah, Nabi kata apa? Wahai Fatimah, hari ni aku uzur. Jangan ada siapa nak jumpa aku. Kalau mereka nak jumpa, kata aku uzur. Selang beberapa ketika, rumah Nabi diketuk orang. Fatimah keluar, bergegas bagi tahu. Bila buka pintu tuan-tuan, dia tengok-tengok depan rumah Nabi ada seorang lelaki memakai baju putih. Bila dia tengok wajah lelaki ni, seram sejuk dia. Dia rasa sejuk, seram sejuk. Fatimah tutup pintu, masuk. Ya Rasulullah, di luar sana ada seorang lelaki ya Rasulullah memakai baju putih. Bila aku tengok wajah lelaki ni, seram sejuk aku. Siapa dia ya Rasulullah? Nabi kata, benarkan dia masuk. Dialah yang memutuskan nikmat dan kelazatan dunia ini. Dialah malaikatul maut, Israel tuan-tuan. Israel masuk, duduk sebelah kiri Nabi. Nabi kata tanya, wahai Israel, apakah telah sampai akan ajalmu? Israel kata apa? Aku telah mencari akan umurmu. Pagi ini pagi yang terakhir untuk kamu ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, wahai Israel, mana Jibril alaihissalam yang sentiasa bersama denganku ketika susah, ketika senang bersama denganku? Jibril daripada langit ketujuh turun menyerupai seorang lelaki duduk sebelah kanan Nabi. Aku di sini ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, wahai Jibril, kenapa engkau tidak bersama denganku di saat kematianku? Lalu Jibril kata, ya Rasulullah, aku tak mampu nak tengok ya Rasulullah saat kematian kamu ya Rasulullah. Nabi kata, tidakkah aku kekasih Allah? Apakah mati ni sakit ya Rasulullah? Ya Jibril. Jibril kata apa? Walaupun engkau kekasih Allah, mati ni sakit ya Rasulullah. Saya nak tanya lah tuan-tuan, tuan-tuan kekasih Allah kan? Tuan-tuan Habibullah kah? Khalilullah kah? Kita makhluk biasa yang melakukan dosa dan maksiat. Cuba renung tengok bagaimana saat kematian kita. Lalu Nabi kata, wahai Israel, apa aku perolehi bila aku mati? Maka Jibril kata, engkau yang pertama masuk syurga. Engkau akan dinanti roh kamu oleh para malaikat sampai ke langit untuk bertemu dengan Allah. Engkau akan bagi syafaat kepada umatmu, disebut satu-satu. Nabi kata, kalau demikian, wahai Jibril, bagaimana dengan umatku? Nabi kata, tengok, nak mati pun ingat kita. Kita ni umur 40 tahun tuan-tuan, selawat dengan Nabi pun tidak, ingat Nabi pun tidak. Lalu Nabi kata, Jibril kata, umat kamu yang pertama masuk surga, ada masuk surga tanpa hisab. Engkau yang bagi syafaat, disebut satu-satu. Nabi kata, kalau demikian, wahai Israel, ambillah nyawaku. Ditarik nyawa Nabi tuan-tuan, disebut dalam kisah, dalam kitab, daripada hujung kakinya
Bila ditarik Nabi kekasih Allah tuan-tuan, ditarik dalam keadaan yang lemah lembut, perlahan aja. Bila ditarik sampai di lututnya, Nabi kuatkan suara, Allah, ya Israel, mudahkan aku kekasih Allah. Menangis dalam kitab kata Israel dengan Jibril, ya Rasulullah, kami tahu engkau kekasih Allah, ini paling mudah ya Rasulullah, tak ada lagi ya Rasulullah. Kena tanya tuan-tuan, hebat sangatkah kita tuan-tuan? Hebat sangatkah amalan kita? Hebat sangatkah sedekah kita, puasa kita, zakat kita, kebaikan kita ni boleh cover ke nak mati ni tuan-tuan? Cuba renung tengok. Lalu Nabi kata, kalau demikian wahai Israel, ambil nyawaku. Ditarik nyawa Nabi ni daripada lutut sampai ke pusatnya. Nabi kuatkan suara, Allah, ya Israel, mudahkan aku kekasih Allah. Menangis Israel, ya Rasulullah, aku tahu kau kekasih Allah, ini paling mudah ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, kalau macam ini ambillah nyawaku. Ditarik nyawa Nabi sampai ke dada ni. Inilah yang disebut ghargharah. Dalam Quran kata, kalla, ketahuilah, iza balagatit taraqi, ketika nyawa sampai halqum, wa khilaman, katakan kepada orang yang nak mati, ra, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, siapa pun tak boleh tolong tuan-tuan. Nyawa sampai di sini dalam keadaan nazak, Nabi kata, Allah, ya Israel, mudahkan aku kekasih Allah. Lalu kata Israel, aku tahu kau kekasih Allah, ini paling mudah ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, wahai Jibril, aku kekasih Allah menghadapi saat kematian yang cukup memeritkan. Bagaimana umatku? Nabi kata. Lalu Nabi kata, wahai Israel, boleh atau tidak kau letakkan sakit mati aku ini? Kau letakkan sakit mati umatku, semua daripada aku sampai akhir zaman, kau letakkan kepada aku, wahai Israel, supaya aku sakit. Mereka tidak. Apa kata Israel? Ya Rasulullah, aku tak boleh tolong ya Rasulullah, umatmu bergantung dengan amalannya. Tuan-tuan, Nabi tak boleh tolong tuan-tuan. Amalan kita, apa amalan kita? Hebat sangat tak? Kita bayang tengok. Lalu Nabi kata, kalau demikian, tapi dia kata, umat kamu di antaranya ada yang masuk surga, kamu bagi syafaat. Nabi pun tenang. Kalau demikian ambillah nyawaku. Ditarik nyawa Nabi ni sampai dekat halqum ni. Ketika sampai sini tuan-tuan, dah tak guna dah tuan-tuan. Kita sebelum nyawa sampai dekat sini nak buat apa sekarang? Sementara tangan boleh angkat, nak sedekah tangan. Sementara mulut boleh cakap, nak zikir sekarang. Sementara mulut boleh lagi berbicara, nak baca Quran sekarang. Sementara mata ni tuan-tuan boleh melihat, menangislah tuan-tuan kalau ada dosa. Sementara kaki boleh jalan, datanglah rumah Allah tuan-tuan. Bila dah sampai sini, Nabi pun sebut lagi. Apa Nabi kata tuan-tuan? Cuba tuan-tuan dengar. Nabi dah nak mati dah. Nabi kata, ummati umatku. Nabi kata, ummati umatku, ummati umatku, salat salat salat, nisa'ukum nisa'ukum, jaga sembahyang, jaga perempuan-perempuan kamu. Lalu rohnya ditarik keluar melalui ubun-ubunnya. Maka tersebarlah haruman kasturi yang tak dapat dicium oleh manusia dan jin. Itulah Nabi kekasih Allah. Naiklah rohnya ke langit untuk bertemu dengan Tuhan sekalian alam, Rabbul Jalil ini. Tuan-tuan, 12 Rabiul Awal. Cuba tuan-tuan bagaimana saat kematian kita. 6.45 dah tuan-tuan. Dah cukup waktu. Tuan-tuan, saya akan tutupkan dengan cerita ini. Tuan-tuan, renunglah diri kita, bagaimana saat kematian kita. Kalau tuan-tuan sayang Nabi, man salla alayya wahidatan aw kama qala man salla alayya salatan sallallahu biha alaiha asyara. Selawatlah dekat Nabi tuan-tuan. Barang siapa ingat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad